Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita memanggil sidang media ini disebabkan tekanan yang begitu banyak yang datang dari pertanyaan oleh para pengguna yang datang macam hujan lebat, di mana persoalan yang tiba yang kita terima ini rasanya tidak boleh lagi ditangguh-tangguh. Kita nak buat minggu depan pun no. Dr. Kennedy pun kata tak boleh, kita kena ada pasal perkara ini amat penting kerana perkara ini melibatkan begitu besar kesannya kepada pengguna. Begitu besar kesannya kepada pengguna. Pada detail ya, pasal ini doktor Tok Ki tak ada doktor boleh dekat dengan doktor je, tapi Tok Ki bukan doktor. Tapi yang kita harap hari ini, sidang media ini akan memberi sedikit penjelasan kepada orang ramai yang mungkin nak mengambil tindakan seterusnya, yang kita dimaklumkan amat kecewa dengan kelulusan akta ini. Ya, kelulusan akta ini membawa kesan yang amat merunsingkan para pengguna. Kita di PPIM pagi tadi pun sudah ada mesyuarat pakar-pakar, doktor, profesor yang datang yang begitu nampaknya kecewa dan terkesan dengan kelulusan ini, yang terutamanya diluluskan tak silap saya dengan melalui 23 wakil ahli parlimen ya. Maknanya akta ini besar, ahli parlimennya 200 lebih kursi yang datangnya hampir kira 10%, tapi implikasinya cukup luar biasa yang kita khawatiri. Akta ini telah dibincangkan 3 tahun dulu dan kita rakyat tidak mahu terima, jadi tiba-tiba meletup saja dah jadi, kita menjadi terkejut, tiba-tiba hendak dibentang tanpa biasa yang datang kepada kita. Rakyat kata pasal apa dia orang tak tahu, pasal apa belum dibesar dulu, kita protes, kita ini tak, tapi kenapa kita tidak mengetahui atau diberitahu mengenai perkara ini sehinggalah kira minggu lepas yang nak dibawa dan terus diluluskan. Tak tahulah, mungkin ada orang kata sebab itu dia ada distraction, macam-macam dia orang buat distraction supaya perkara ini macam tidak dapat diberi fokus. Jadi saya kebetulan mendapat peluang untuk melihat itu akta ini sebenarnya. Yang detail ni saya nak bagi kat doktor, tapi yang sehari ini saya belajar dengan Dr. Kenny bercerita, ada satu yang saya rasa rakyat pun akan kita tengok dia orang nak tengok muka you. Mukanya handsome tu. Jadi yang saya belajar hari ini, yang saya pun jadi terkejut adalah Dr. Kenny menjelaskan kita menghadapi cabaran wabak. Dan cabaran wabak itu melalui akta ini, apa akan terjadi adalah ketua pengarah boleh melantik, ketua pengarah kesihatan boleh melantik siapa-siapa yang hendak dilantik. Ini macam akta apa-apa, siapa-siapa di luar ni dilantik, dan boleh menangkap orang yang disyaki mempunyai apa-apa penyakit dan menyimpan mereka di dalam kuarantin. Jadi Dr. Kenny sebut tadi, saya sentuh sikit lah. Kalau orang sakit, kenapa nak buat dalam kuarantin? Hantar ke doktor lah, ubat lah. Ini benda yang tak masuk akal. Jadi ini juga kita rasa kita perlu mendapat penjelasan pihak berkuasa, dan mungkin rayuan ini akan dibuat kepada Agung jugalah ya. Pasal kita rasa kita tidak terlindung. Rakyat tidak terlindung dengan pelaksanaan akta ini. Jadi
antara persoalan yang tadi yang ada ditimbulkan adalah mana hak kita sebagai rakyat Malaysia. Apa jadi sumpah-sumpah daripada wakil rakyat dan juga pemerintah untuk menjaga keselamatan kita. Pasal siapa-siapa saja dia boleh tangkap. Dia tengok, dia kata kat Jan ni susahlah. Mailah, ini antaranya ya. Mailah kita buat karantin. Pasal menyusahkan. Maknanya subjek akta ini juga mempunyai kaedah yang boleh digunakan, disalahgunakan. Jadi perkara-perkara ini. Jadi saya sebenarnya patutnya Dr. Kenny yang bercerita hari ni. Pasal saya ni biasa buat sibuk je. Saya kira NGO pemerhati. Jadi saya minta Dr. Kenny tolong komen apa yang perlu rakyat buat sekarang selain dari membuat laporan polis. Ada dia cerita laporan polis tadi. Tapi tak tahu. Saya nak serah pada Dr. Kenny. Salam sejahtera. Saya Dr. Kenny Yong daripada Subang Jaya. Amat bangga boleh dapat datang sini bersama dengan Dato' Toki untuk Nazim Dato' Toki untuk discuss lah ini kes yang ini Akta 342 tu. I think ini Akta 342 bukan perkara yang baru lah. Sudah perkara yang lama boleh saya pakai ini tengok tu. Ya boleh kan. Ini kalau nak tahu akta apa ni boleh tak tahulah ini akta yang dibantah oleh semua orang lah banyak tahun yang lalu ke ini Disember 2021 ini Dato' Sri Anwar Ibrahim kata saya akan arahkan semua ahli Parlimen PKR menentang pindaan Akta 342. Yang ini adalah memang Disember. Kalau ini akta bukan kalau akta ni perkara kecil dia tak akan ini sebesar macam ni news dia sebesar macam ni dia nak menentang tu semua orang nak menentang tu. Memang ini akta sudah menentang sudah berapa tahun sudah. Ini memang Disember 2021 itu apa tu itu sudah lepas pandemik tu PKR sudah habis ke buka lagi tutup ke buka lagi kan. Itu bila March 2020 lah 2020 March itu memang lockdown kuat lah. So ni akta memang satu perkara yang sudah dibantah oleh banyak orang ke bukan saja para doktor ke apa ke kesihatan ke ataupun NGO ke ataupun para pengguna aja. Tapi ini memang perkara yang sangat penting dan sudah di-reject lah kan. So itu detail apa ni 342 memang ada bill yang sudah dipass lah. Ini bill pass through yang kalau orang public ke siapa ini umum ke ramai ke rakyat ke mau tahu boleh tahu ini bill apa ni. Yang terpenting adalah banyak doktor, kawan-kawan saya pun dia tidak tahu apa ni akta lagi. Sudah pun dia diluruskan sekarang ni macam secara backdoor ke, macam suddenly lah. Dia macam itu surprise. Dia ada macam tu terperanjat. Kita sudah approve ini macam punya akta ni. Kenapa akta yang sudah dibantah banyak kuat tetapi ini sudah di-reject. Banyak di-reject sudah di-pass through. Yang penting adalah ini pun ada satu artikel kata Dewan Rakyat pass draconian amendment to the prevention and control of infectious disease. Ini dia keyword ni amendment ini 2024 dia punya akta 342 ni. Memang ini akta ni untuk prevention and control of the infectious disease. Adalah penyakit yang senang diwabak. Dia nak buat kawalan, control itu adalah kawalan. Itu prevention adalah pencegahan. Kita nak pencegahan apa? Kita nak pencegahan itu penyakit tu bukan pesakit. ini law ni yang memang prevention. Kita nak tolong pesakit ke ataupun rakyat ataupun semua manusia ke apa-apa siapa, kita nak tabarkan badan dia untuk supaya dapat pencegahan lah. Kita nak cegahkan rakyat daripada kena penyakit yang wabak tu. Kita nak kawalan pun kawalkan apa? Kontrol apa? Kontrol itu infectious disease. Itu penyakit itu kesakitan itu penyakit tu yang senang wabak. Okey, kita nak kawalkan itu penyakit bukan pesakit. Okey, tetapi ini amendment ini akta ni dia memang menambahkan bagi unlimited power lah untuk authority menjalankan kawalan untuk secara kalau you sudah rakyat kalau sakit itu pun bukan sudi dia. Itu pun dia bukan purposely dia nak pergi dapatkan penyakit tu kan. Bila katakan saya jadi pesakit lah, saya sudah jadi kena wabak penyakit tu, saya jadi pesakit. Lepas tu saya tidak ada pilihan lain. Tetapi saya mesti ditangkap ataupun dikurungkan
di tempat yang kuarantin yang buruk ke atau beribu-ribu pesakit ke. Kita tahulah di bila 4 tahun yang lalu kan. Kita janganlah gagal belajar daripada pengalaman yang kita ada 4 tahun yang lalu kan. Bila kita nampak balik video ke apa tengok tu apa pusat kuarantin ke, memang besar-besar. Lagipun banyak orang pun dalam tu conditionnya memang teruk, bukan up to par. Lagipun pesakit tu diasingkan daripada family dia, keluarga dia. Yang terpenting adalah dalam pesakit ni, kita boleh discuss, saya ingat ini memang satu akta yang keji dan kejam lah, yang tidak memberi kemanusiaan untuk jaga orang pesakit tu. Pesakit kalau dia sudah sakit, itu pun bukan salah dia. Yang terpenting adalah nombor satu, kita mesti beri tempuan dan rawatan lagi besar, lagi cantik lagi pun tempuhkan itu rawatan untuk pesakit yang sudah sakit. Itu pun bukan diorang sengaja nak sakit. Kita mesti tahu kan kita nak beri health care. HEALT, health care untuk patient ni. Bukan health care, HELL. Kita hantar dia macam ke tempat lain ke, dia disconnected daripada family ke, kita nak peluk-peluk ke ataupun apa, nak betul-betul cakap ke pun WhatsApp saja, video saja, itu memang salah lah. Kalau anak sendiri ke, imagine itu father, mother dia, ibu bapa tak boleh jumpa dia punya ni kanak-kanak macam tu, itu susah lah kan. So ini menyusahkan itu pesakit. Yang pesakit, sebagai pesakit, yang pertama adalah penting untuk dapatkan rawatan yang lebih rawatan yang bagus dan tumpukan rawatan yang baik. Walaupun tiada rawatan. Kalau tiada rawatan pun kita kasih sayang ke, ataupun makanan yang betul ke, nutrisi ke, suplemen ke, herbal ke, secara apa-apa juices ke, ataupun nutrition makanan yang bagus ke. Daripada ibu bapa kepada anak-anak, ataupun anak-anak kepada pesakit ibu bapa, itu caranya untuk tambahkan itu kesihatan untuk pasien lah. Saya ingat sebagai pesakit kita janganlah isolate ini patient. Kita mesti penetrate into patient, kita tolong patient tu baik, lepas tu insulate them. That means tambahkan kesihatan diorang supaya diorang jadi recovery, pemulihan. Yang kedua tu pemulihan. Kita mesti fokus pemulihan untuk patient, pesakit yang sudah baik, tambahkan baik. Lepas tu yang ketiga adalah pulangkan diorang, return diorang balik ke society, ke dia punya tempat kerja ke, ataupun dia boleh balik keluarga dia, supaya dia dalam, kalau terminal pun, macam dalam rawatan kanser ke, saya jaga cancer patient ke, memang itu support daripada family yang sangat penting. So yang ketiga adalah ini, return them to the family ke, pulangkan dia orang masuk balik tugas dia ke, ataupun community dia ke, ataupun jawatan dia mana-mana pun, NGO ke apa kan. Boleh kita melengkapkan prosedur macam ni. Tetapi akta ni kalau dia keluar, memang ini susah lah, menyusahkan itu pesakit, sebab pesakit tu dia sudah jadi macam penjenayah. Macam ni, jenayah, ini kes jenayah ke, ataupun ini CPC, kes ya ini ini tidak adil, unfair, dan aku rasa ini macam saya rasa ni dia macam zalim dan ya. Lagipun dia satu cara isolation yang tidak betul, dan dia akan mendapatkan kesan yang buruk kepada patient punya recovery, dan patient macam pesakit dia tu macam stigma. Dia kata, oh, saya something wrong with me, I sudah jadi tidak bersih, saya jadi sudah kotor, saya jadi tidak patut, saya jadi manusia yang lain, satu group. Okay, kita ni sudah labeled as a disease macam tu. Saya ingat ini memang satu stigma yang tidak betul, dan kita tidak boleh buat macam ni kepada para pesakit tu. Dan saya akan mesti tahu semua doktor-doktor yang betul-betul understand, kalau doktor dan para medical expert, semua orang yang dalam bidang medical ni, bidang perubatan ni, semua orang yang dalam ini, staff ke apa ke, para medical nurses ke, ataupun pengarah ke, ataupun doktor ke, ataupun healthcare industry punya orang, kita mesti semua akan faham yang akta ni memang keji, kejam, dan dia tidak betul, yang mesti ditarik balik. Lepas tu ni kita pun sangat surprise, ini 23 ni MP yang betul-betul dia represent kita ke, ataupun sebab kita dalam healthcare ni, saya tanya banyak doktor kawan saya pun banyak yang surprise lah.
kenapa akta ni sudah pass through without our knowledge. Lepas tu macam backdoor lah ini. Satu approach macam backdoor tu surprise kita ke. I ingat ini langsung tidak boleh di-accept lah. Saya ingat ni tidak boleh di-accept dan kita mesti bantah dan kita mesti withdraw ini decision to pass through this act, because this act is actually dia label you as a criminal. Actually, I want to say that pesakit jadi patient yang jadi sudah sakit tu jatuh sakit itu bukan salah dia. Okay, itu mungkin salah virus ke ataupun virus baru ke ataupun dia ada rawatan ke tak ada rawatan pun tidak patut di-isolate saja. Lepas tu tidak boleh diamalkan dia satu orang kriminal ke jenayah ke. Okey, sini pun ada kata itu absolute power granted to untuk DG ke ataupun itu pegawai yang dilantik, dia boleh pakai even do violence. Pakai violence untuk pesakit tu memang ini tak boleh lah kan. Lepas tu lagi dia boleh involve tentera, polis. Ini sudah lampau sebab ini bukan kes apa-apa. Ini pun bukan khianat apakah, ini memang bukan Internal Security Act ke apakah. Ini simple is rakyat sudah jadi jatuh sakit, jadi pesakit lah jadi pesakit. Okey, ada apa penyakit wabak ke, jadi pesakit. Ini pesakit ini bukan jenayah. Okay, we cannot treat a patient as a criminal. Yang ini yang penting sangat tu. And then patient should not be labeled as a criminal. I think this is a discrimination. Ini discrimination yang tidak patut, yang tidak adil kepada patient tu. So I think this so our stand as a doctor and in banyak persatuan ke ataupun NGO ke. Saya ingat rasa persatuan-persatuan ini perubatan di Malaysia, semua doktor, kita mesti faham dan hafalkan apa ni Akta 342. Yang ini memang membawa impact kepada pesakit dengan keluarganya dan semua para doktor yang bagi healthcare untuk ini nation. Saya ingat ni negara ni kita perlukan tiga barang yang betul sekarang ni. 4 tahun yang lalu kita ada ni pandemik. Kita janganlah kita gagal belajar daripada pengalaman 4 tahun yang lalu. Yang terpenting ada sekarang ni virus semua sudah habis. Kita nombor satu ini negara kita. Kita mesti ada satu evaluation. Kita mesti tengok immunity seluruh rakyat tu manalah pergi tahap sekarang ni. I ingat ini Malaysian population become better and stronger lah. Sebab virus sudah pass through, badan kita overcome, immunity sudah tambah, mesti. Sebab natural infection ni, kita mencapai satu imunisasi yang natural, sudah satu tahap lah. Kalau negara kita bimbang, kita buat satu evaluation yang health evaluation ke atau immunity tambah immunity. It must be done again because I ingat the last pandemic was a failure. The handling was a failure. And then banyak mana orang mati, banyak mana orang sakit, SOP betul tak betul, and then benda ni pun Pfizer pun dah minta maaf, Astra pun dah minta maaf, dan negara Jepun pun minta maaf, cuma kita tunggu negara mana lagi nak minta maaf lah. But inilah we really hope we can have review because just now in the discussion with the professors and whatever, kita antara cadangan yang nak dibuat adalah untuk membuat laporan polis. Pasal kita rasa kita terinaya. Dok? Betul. Macam mana kita telah diambil mudah dan diambil kesempatan dalam konteks yang tak masuk akal. Contohnya masa dulu kita share, ingat masa dulu masa ivermectin. Ivermectin pun tak boleh guna. This is big agenda of the pharmaceutical company. Pasal kalau tidak, pasal pun tak bagi ubat. Bagilah orang nak makan ubat apa benda pun. Jadi ini satu perkara yang teruk yang kita harap kawan-kawan kita para wartawan kan dapat war-warkan supaya orang lain tahu. Benda ini tidak boleh terima. Pasal tak ada sebab nak terima injection yang inject boleh jadi mati. Bila inject boleh jadi sakit. Jadi saya rasa perkara ini perlu mendapat sokongan rakyat jelata terutama macam doktor-doktor lah, pasal dia yang faham, kita tak faham kan. Jadi itulah kita betul-betul mengharap, pasal nak harap orang lain pun tak berapa nak ada dah. Semua rakan-rakan media kita yang boleh membantu
dan apa juga kaedah untuk viral, untuk apa benda, untuk membawa kesedaran ini balik doktor ya. Ini dia tiga direction lah saya ingat. Pertama direction adalah kesihatan rakyat seluruh Malaysia tu, kesihatan di meningkatkan kesihatan. Kita tumpuan itu immunity, ini kesihatan punya cara tambahkan kesihatan dan tabahkan badan rakyat itu. Sama ada dia ada rawatan ke tak ada rawatan ke, pandemik baru ke, pandemik lama ke, rawatan ada ke tak ada rawatan ke, ataupun pil ke apa, ivermectin ke, ataupun injection. Injection ada orang boleh baik, ada orang tidak boleh accept, ada orang mati, ada orang survive itu. Kita tidak kisah. Kalau ada infection yang baru lagi, dia tidak boleh dirawatkan. Pun tidak apa. Yang penting adalah kesihatan dimeningkatkanlah kan. Yang kedua tu immunity. Immunity seluruh negara nation rakyat tu boleh ditambahkan. Cara tambahkan immunity tu banyak cara. Bukan saja pakai ubat ke tablet ke masuk hospital ke. Ramai cara yang untuk tambahkan immunity. Yang ketiga itu adalah ini penyakit yang wabak ni. Adakah betul kita ada virus yang baru ke ataupun ada ancaman ke? Tapi doktor saya nak baca sini nak baca ini akta. Apa yang akta ini kata ya. Section 15A ya, membolehkan pegawai diberi kuasa untuk mengeluarkan apa-apa perintah yang perlu dipatuhi oleh mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya disyaki telah dijangkiti kontak bagi maksud pengesahan dan pemantauan. Maknanya kalau saya tengok saya suspek ataupun kontak ini you tak sihat lah, saya terus tangkap. Pernah kontak pun mau tangkap juga. Jadi sampai dia kata lepas tu dia boleh perintah itu boleh termasuk, maknanya dia boleh menangkap, kiranya lah ya, kalau saya tak faham, saya ni bukan orang undang-undang, maknanya dia boleh perintah untuk memakai apa-apa bentuk peranti dan pengesahan yang disediakan oleh pegawai diberi kuasa untuk menggunakan apa-apa aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai yang dikehendaki. Jadi ini tak ada suka-suka je. Maknanya kalau saya tak suka kat orang politik itu, saya pegawai kesihatan boleh pergi jumpa dan tangkap dan hantar untuk ni macam subject to abuse lah kan. Senang disalahguna kuasa jadi mudah. Jadi ini yang kita nak. Ini bukan kita ya, maknanya kita nak semua rakyat faham. Semua rakyat faham dan perlu melihat perkara ini secara serius sangat-sangat. Esok pasal kita takut juga kawan-kawan reporter kita pun maknanya boleh menjadi ancaman kepada pihak tertentu. Jadi maknanya dia kena kita kena sama-sama menggerakkan agenda yang kita lihat zalim kepada rakyat.